Surat 156 bab 7. Betul. Lepas kita dah sampai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, ikhwatal iman, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia taufik hidayah Allah Ta'ala. Dan kita dapat meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Akhir Nusran akan membacakan. Sekarang kita di bab 7, muka surat 131 bagi yang baru. Bagi yang 156. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 7. Talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Ibnu Jauzi berkata, iblis melancarkan talbisnya kepada pemimpin dan penguasa melalui berbagai sisi. Namun kami akan menyebutkan yang terpenting saja di sini. Pertama, iblis memperlihatkan kepada mereka bahawa Allah menyertai mereka. Kerana jika tidak, maka tentu dia tidak menjadikan mereka sebagai penguasa dan tidak pula menjadikan mereka sebagai wakilnya di dalam mengatur hamba-hambanya. Menyikap talbis ini adalah dengan menasihatkan jika memang mereka adalah wakil Allah dalam mengatur hamba-hambanya, maka hendaknya mereka menjadikan syariatnya sebagai sumber hukum dan hendaknya mereka berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan keredaannya. Dengan demikian, Allah pasti mencintai mereka lantaran mereka mentaatinya. Adapun ehwal kerajaan dan kekuasaan, Allah pernah memberikan keduanya kepada orang yang dimurkai. Allah pun telah melapangkan dunia ini bagi mereka yang tidak dipedulikan olehnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah memberikan kekuasaan bagi sekelompok orang terhadap wali-walinya serta atas orang-orang yang soleh, sehingga para penguasa tersebut menindas dan membunuh mereka. Demikian kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka tidak lain untuk keburukan mereka, bukan untuk kebaikan mereka. Yang demikian termasuk dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Al-Imran ayat 174. Kedua, iblis berbisik kepada mereka, kekuasaan itu butuh akan wibawa, maka mereka menyombongkan diri agar diketakuti dengan tidak mahu mencari ilmu, tidak bersedia untuk bergaul dengan para ulama, sehingga mereka mengamalkan pendapat pribadi sampai akhirnya mereka merosak agama. Sudah diketahui bahawasanya watak manusia itu akan mencontoh sifat teman pergaulannya. Oleh kerana itu, jika para penguasa bergaul dengan orang-orang bodoh yang hanya mementingkan dunia, maka tabiat mereka pun akan meniru sifat orang-orang bodoh itu. Di samping karakter yang sudah ada dalam dirinya sendiri, dia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencegah atau menghalangi dirinya, dan itulah sebab kebinasaan. Ketiga, iblis membuat mereka takut kepada musuh dan ia memerintahkan mereka untuk memperketatkan penjagaan. Namun disebabkan ketatnya penjagaan, orang-orang yang teraniaya yang berada di bawah kekuasaannya tidak dapat menemui dan mengadu kepada mereka. Abu Maryam Al-Asdi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, man walahu Allahu syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu azza wa jalla duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi.
Barang siapa yang Allah serai sebahagian dari urusan kaum muslimin, lalu dia menutup diri dari mereka dengan tidak menunaikan hajat, kebutuhan serta kemiskinan mereka, maka Allah akan menutup dirinya dari hajat, kebutuhan serta kemiskinannya. Keempat, mereka memperkerjakan orang-orang yang tidak cakap, yang tidak berilmu dan tidak bertakwa, hingga orang lain akan mendoakan keburukan terhadap mereka. Kerana mereka telah berbuat aniaya terhadap masyarakat, mereka memberi para pegawainya makanan haram sebab diperoleh dari jual beli yang tidak benar, tak halal. Maka juga menetapkan hukuman had pada orang yang tidak berhak menerimanya. Tetapi mereka mengira telah berhasil menunaikan tugas sebagai pemimpin yang Allah pikulkan di atas pundak mereka. Alangkah jauhnya mereka dari kebenaran, kerana jika seorang amil zakat mempercayakan pembagiannya kepada orang-orang fasik, lantas mereka berkhianat, maka dia harus bertanggungjawab. Kelima, Iblis menjadikan penguasa memandang baik kebijakan yang sudah diputuskan atas dasar akal semata. Mereka menghukum potong tangan seseorang yang tidak halal dipotong tangannya, dan membunuh seseorang yang tak halal dihukum bunuh. Iblis telah mengelabui mereka dengan mengatakan bahawa tindakan itu ialah kebijakan. Bahkan termasuk dalam talbis inilah pandangan mereka yang menyebut syariat Islam memiliki kekurangan. Maka kerananya masih memerlukan penyempurnaan lagi, lalu mereka menyempurnakannya dengan potensi akal. Ini merupakan ketertipuan yang sangat buruk, fatal, sebab syariat Islam itu sendiri ialah kebijakan ilahi. Maka tidak mungkin ada kekeliruan yang perlu diluruskan oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma faratna fil kitabi min syai'in." Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Al-An'am ayat 38, dan dalam ayat lainnya Allah berfirman, la mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Al-Ra'd ayat 41. Orang yang mengklaim demikian sama halalnya dengan mengklaim sama halnya dengan mengklaim adanya kekeliruan dalam syariat Islam, dan ini bagian dari kekufuran. Kami menerima sebuah riwayat bahawa Ahdud Daulah yang menyakiti seorang gadis yang memikat hatinya, maka dia pun merintahkan supaya gadis itu ditenggelamkan agar hatinya bisa tenang dalam mengatur kerajaan. Ini adalah tindakan gila, sungguh. Membunuh seorang muslim yang tidak berdosa itu hukumnya ialah haram, dan meyakini perbuatan ini boleh termasuk kekufuran. Apabila dia meyakinkannya tidak boleh, tapi dia melihatnya sebagai kemaslahatan, maka ketahuilah bahawa sama sekali tidak ada kemaslahatan pada apa-apa yang menyelisihi syariat. Keenam, Iblis menjadikan para penguasa memandang baik penggunaan harta secara boros. Maka mereka menganggap harta tersebut boleh dikuasai sendiri. Ini merupakan talbis iblis yang baru. Akan disadari dengan adanya kewajiban hajar, larangan bertransaksi terhadap orang yang tidak mampu membelanjakan hartanya dengan bijak. Jika ketentuan itu saja berlaku, lantas bagaimana terhadap orang yang disewa untuk menjaga harta orang lain? Seharusnya seseorang yang diamanahi harta tersebut hanyalah mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, sehingga dia tidak ada alasan untuk membelanjakan harta secara boros. Ibnul Aqil radhiyallahu anhu berkata, diriwayatkan dari Hamad, seorang perawi syair, bahawa dia mengutarakan beberapa bait syair di hadapan Khalifah Al-Walid bin Yazid. Lantas Al-Walid memberikannya 50,000 dan 2 sahaya wanita.
Ibnu Aqil berkata, ini termasuk riwayat yang dinukil dalam konteks memuji mereka para penguasa. Padahal sebenarnya riwayat ini tergurung celaan terhadap mereka, kerana yang bersangkutan menghambur-hamburkan harta yang berada di Baitul Mal kaum muslimin. Di lain pihak, Iblis menjadikan sebahagian dari penguasa tersebut menganggap baik tidak memberikan harta kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya, dan ini merupakan bagian dari bentuk tabzir atau mubazir. Ketujuh, Iblis membuat mereka menganggap baik sikap meremehkan kemaksiatan. Iblis menipu para penguasa itu dengan bisikan, kalian menjaga jalan lagi mengamankan negara, maka semua itu akan menolak azab atas kalian. Jawaban talbis ini iaitu dengan menyatakan kalian diangkat menjadi pemimpin umat untuk menjaga negara serta mengamankan jalan umum. Inilah kewajipan kalian. Sementara meremehkan kemaksiat jelas terlarang, maka kewajiban tidak mampu menepis azab atas kalian, terlebih kerana sikap meremehkan kemaksiat. Kedelapan, Iblis menipu kebanyakan penguasa dengan membisikkan bahawa dia sudah melaksanakan kewajipan. Indikatornya, keadaan hidup masyarakat yang terlihat baik seandainya yang bersangkutan melihat lebih dalam, nescaya dia mendapati perbezaan realistis yang banyak. Kesembilan, Iblis menjadikan penguasa menganggap baik beberapa cara mendapatkan dan mengeluarkan harta dengan cambukan keras, menyita harta pengkhianat maupun koruptor dan menuntutnya agar bersumpah atas kesalahan. Padahal yang benar adalah dengan menegakkan berbagai bukti yang dapat memberatkan si pengkhianat itu. Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Abdul Aziz bahawa salah seorang pegawainya menuliskan satu laporan. Ada orang yang mengkorupsi harta Allah, tapi aku tak bisa menarik harta yang ada di tangan mereka kecuali dengan menimpakan suatu hukuman atas mereka. Maka lantas Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an menganggapi ucapan ini, aku lebih suka mereka bertemu Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas pengkhianatan mereka dibanding aku bertemu Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas darah mereka. Ke-10, Iblis menjadikan pemimpin menganggap baik bersedekah sesuai menghasap. Iblis menjadikan pemimpin menganggap baik bersedekah seusai menghasap, mengkasyaf. Dia memperlihatkan kepada mereka bahawa sedekah menghapus dosa ghasab itu. Iblis pula berkata, 1 dirham sedekah dapat menghapus 10 dosa kerana ghasab. Ini mustahil, dan dosa ghasab tetap ada. Sedangkan sedekah dirham jika merupakan hasil ghasab, ia tidak akan diterima. Bila dari hasil halal, maka tetap tidak menghapuskan dosa ghasab. Kerana memberi sedekah kepada orang miskin tidak menggugurkan tanggungjawab atas orang lain. Ke-11, Iblis menjadikan mereka terus-menerus berbuat dosa, namun menganggap baik mengunjungi orang-orang soleh dan meminta doa mereka. Iblis menipu mereka sehingga menganggapan bahawa kunjungan itu dapat meringankan dosa. Padahal kebaikan berkunjung kepada orang-orang saleh itu tidak dapat menepis keburukan dari kemaksiatan mereka. Ke-12, di antara para penguasa ada yang menjadi bawahan penguasa lainnya. Lalu sang atasan memerintahkan bawahan agar berbuat zalim, dan si bawahan ini mau saja menurutinya. Sungguh Iblis menipu dia dengan talbisnya. Dosanya dipikul oleh atasanmu. Ini keyakinan yang batil, kerana si bawahan tersebut telah membantu sang atasan untuk berbuat zalim.
Setiap orang yang membantu tindakan maksiat, dia pun dianggap sebagai pelaku maksiat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 orang terkait dengan khamar? Beliau melaknat seorang yang memakan, memberi, menulis dan 2 saksi riba. Termasuk dalam hal ini, manakala seorang bawahan menarik uang untuk diberikan pada atasan, padahal dia tahu bahawa atasnya pasti menghambur-hamburkannya, iaitu mengkhianati amanah. Kerana pengetahuan tersebut, maka si bawahan dianggap terus membantu sang atasan dalam melakukan perbuatan zalim. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, cukuplah seseorang itu dianggap pengkhianat manakala dia menjadi kepercayaan para pengkhianat. Hanya Allah yang membimbing para hamba ke jalan yang benar. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menerangkan tentang talbis iblis ini terhadap para pemimpin dan penguasa. Jadi beliau menerangkan tentang talbisat iblis terhadap para penguasa dan para pemimpin. Jadi saya menerangkan bagaimana dia membuat para penguasa atau pemimpin melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, dan dengan keadaan mereka sebagai seorang pemimpin ataupun penguasa, mereka rasa bahawa mereka punya khidmat kepada masyarakat atau khidmat mereka kepada rakyat adalah sudah memadai dengan mereka, misalnya mereka membuat sesuatu yang mereka berikan kepada rakyat dan sebagainya. Jadi kita lihat, dan dengan keberadaan mereka penguasa dan pemimpin ini menjadi pemimpin ataupun penguasa, bukanlah bermakna mereka mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala pernah dalam banyak keadaan memberikan kekuasaan itu kepada orang-orang yang Allah tak redha. Jadi bukan tanda bahawa penguasa-penguasa dan pemimpin Islam sebagainya, mereka ni kerana mereka Islam, mereka menguasai rakyat daripada kaum muslimin dan sebagainya, itu bermakna mereka ada kelebihan kepada rakyat masyarakat tersebut. Jadi sini menunjukkan bahawa sebenarnya keberadaan mereka menjadi pemimpin juga tidak menjadikan mereka sebagai mempunyai kelebihan daripada masyarakat umum ataupun kaum muslimin yang lain. Jadi saya menerangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri dunia ini kepada mereka-mereka yang ingkar padanya. Jadi dengan keberadaan mereka menjadi pemimpin ataupun berkuasa, tidaklah menjadi petanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kasih ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada mereka. Saya menerangkan satu ayat, innama numli lahum liyazdadu ithma, yang bermaksud sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Jadi kita lihat di antara talbis iblis bahawa penguasa-penguasa menjadi penguasa dan sebagainya, mereka, keberadaan mereka sebagai penguasa ataupun pemimpin sebenarnya menyebabkan mereka melakukan dosa, bertambah-tambah dosa mereka lakukan. Dan Allah SWT sengaja memberikan mereka
tidak memberikan balasan kepada mereka, kerana untuk mereka dapat merasakan bahawa mereka melakukan kebaikan dan sebagainya, dan mereka jadikan hujah bahawa mereka ni adalah pemimpin-pemimpin yang adil dan sebagainya. Jadi dengan itu sebenarnya tidak, kerana sebab Allah SWT lambatkan azab kepada mereka semua ni, bukan kerana tersebut. Saya tambahkan berkenaan diterangkan sini, Iblis telah membuat mereka takut kepada musuh, dan Iblis juga memerintahkan mereka untuk memperketatkan penjagaan. Jadi mereka sebagai penguasa sebagainya, mereka dalam mengawal kerajaan mereka, penguasaan mereka takut kepada musuh. Jadi dengan itu Iblis membuatkan mereka takut sampai mereka terpaksa, ataupun kita kata perbuatan mereka terlampau berlebihan terhadap misalnya untuk menjaga masyarakat mereka ataupun rakyat mereka sebagainya. Sebagai contoh, namun disebabkan ketatnya penjagaan, orang-orang teranaya yang berada di bawah penguasaan tidak dapat menemui dan mengadu kepada mereka. Jadi orang-orang yang rakyat yang patut kembali, yang mana mereka patut ditemui oleh pengetua pemerintah dan sebagainya, mereka tak temu masyarakat ni, rakyat ni yang hendak bertemu dengan mereka. Kerana satu hadis yang Nabi SAW sabda tadi, man wallahu Allahu syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu azza wa jalla duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Barang siapa yang Allah serahi sebahagian dari urusan kaum muslimin, lalu dia menutup diri dari mereka dengan tidak menunaikan hajat, kebutuhan serta kemiskinan mereka, maka Allah SWT menutupi dirinya dari hajat, kebutuhan serta kemiskinannya. Jadi kerana patutnya mereka menunaikan hajat-hajat, kebutuhan, keperluan masyarakat ni, tapi dengan mereka lakukan penjagaan, takut bermusuh dan sebagainya, lakukan kawalan security begitu ketat sebagainya, sampai masyarakat dapat bertemu dengan mereka sebagainya. Ini adalah di antara tipu daya yang jelas daripada Iblis. Kerana dengan itu mereka tak dapat laksanakan tugas mereka, tugas yang patut mereka laksanakan dengan bela hati, menemui sesiapa yang datang nak buat komplain dan sebagainya. Mereka tidak menerima mereka sebagainya. Saya menerangkan lagi, mereka memperkerjakan orang-orang yang tidak cakap, yang tidak berkemampuan, yang tidak berpotensi untuk melakukan pekerjaannya, sehingga orang lain mendoakan keburukan terhadap mereka. Kerana tak dapat dilakukan dengan sebaik mungkin, orang pun mendoakan ke atas mereka, dan doa orang ramai ke atas mereka disebabkan pekerja-pekerja yang tidak cakap, yang tidak berkebolehan, dan tidak berego dan tidak bertakwa. Ini di antara perkara yang kita lihat. Sebab kenapa mereka pemimpin dan penguasa mendapat doa-doa daripada rakyat, daripada masyarakat kaum muslimin dan sebagainya. Jadi dengan itu adalah perkara yang berbahaya, kerana pertama, keadaan mereka sebagai pemimpin ini
adalah satu tugas yang sangat berbahaya, kerana sebenarnya seorang pemimpin tidak layak untuk ke depan memimpin rakyat sebagainya kalau mereka tidak ada kemampuan dan sebagainya. Jadi kalau kita dah ke depan, maka dipastikan dirinya dapat melaksanakan tugas yang Allah pilih mereka menjadi pemimpin dan sebagainya. Yang di antara lagi yang Syekh menerangkan, kelima iblis menjadikan penguasa memandang baik kebijakan yang sudah diputuskan atas dasar akal semata. Mereka menghukum potong tangan seorang yang tidak halal dipotong tangannya. Mana mereka potong tangan pun tidak ada mengikut cara atau undang-undang yang Allah SWT tetapkan. Ini yang Nabi SAW mencela mereka yang melaksanakan hukum hudud, di mana kalaulah ada seseorang minta syafaat daripada pemimpin dan sebagainya untuk kaumnya, maka sebahagian pemimpin tidak melaksanakan hukuman kerana orang tadi adalah orang yang ternama atau orang kaya dan sebagainya, maka mereka sebab itu mereka tidak melakukan dengan sepatutnya. Jadi di sini menunjukkan bahawa penguasa apabila tidak melaksanakan hukum sepatutnya yang dilakukan, seperti kalau orang yang layak dipotong tangannya dia tak potong tangannya, maka itu adalah di antara orang-orang yang akan dihujat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, kerana tak dapat melaksanakan perkara yang penting, itu melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya harus dilaksanakan. Jadi saya mengatakan ini merupakan ketertipuan yang sangat fatal, sebab syariat Islam itu sendiri ialah kebijakan ilahi. Kerana tak bolehlah seorang menggunakan akal yang merasakan orang ini tak boleh kerana dia sangat penting pada masyarakat sebagainya, maka tak bolehlah kita potong tangannya kerana dia orang yang mempunyai kedudukan pada masyarakat sebagainya. Tapi kita harus lihat bahawa kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala memutuskannya, kerana keputusan daripada Allah lebih bijak, lebih berhikmah, lebih patut kita meyakini bahawa tak ada sesuatu daripada syariat Allah SWT ini membawa sesuatu yang selain daripada keadilan. Jadi seorang harus mengetahui, dari kalau seorang pemimpin sepatutnya mengetahui bahawa Allah SWT tidak pernah tertinggal sesuatu perkara. Jadi kalau sesuatu hukum yang Allah SWT putuskan, maka hukum itu adalah hukum yang sesempurna dan sebaik mungkin. Kerana Allah SWT berfirman, ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam kitab. Dan Allah SWT berfirman, la mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Kerana ketetapannya daripada Allah, dan ketetapan itu adalah ketetapan yang adil, dan tidak ada seorang pun boleh merasakan bahawa dia adalah tidak adil dan sebagainya. Ini yang banyak para pemimpin melakukan. Mungkin kalau hendak menghukum seseorang, maka mereka katakan ini tak layak untuk dihukum dan sebagainya. Jadi dengan itu, hukuman yang mereka gunakan akal fikiran itu sebenarnya tidaklah boleh kita katakan dia boleh dilaksanakan dalam hukum syariat sebenarnya. Kerana hukum Allah SWT adalah hukum yang terbaik. Siapa yang Allah putuskan, maka dia sepatutnya dilaksanakan hukuman tersebut dan sebagainya. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa keadaan pengetua, penguasa akan tertarik untuk melakukan sesuatu penilaian
daripada penilaian yang sebenarnya tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia katakan ini adalah tindakan gila berkenaan bahawa daulah menyukai seorang gadis yang mengikat hatinya. Maka dia pun memerintahkan supaya gadis tersebut ditenggelamkan agar hatinya bisa tenang dalam mengatur kerajaan. Jadi dia gunakan akal fikirannya dengan apa? Dengan kata gadis ni ganggu dia untuk melaksanakan hukuman untuk melaksanakan mengendalikan pemerintahan dan sebagainya. Maka dia putuskan wanita yang tadi mengganggu fikirannya terus dibunuh dan sebagainya. Jadi perkara itu suatu Syekh mengatakan inilah tindakan gila. Kenapa dia kata gila? Kerana membunuh seorang Muslim yang tidak berdosa hukumnya ialah haram. Allah SWT berfirman, "Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahimah." Dan Allah SWT, janganlah kamu membunuh diri kamu, kerana Allah SWT Maha Penyayang. Dan dengan itu kita lihat seseorang menggunakan akalnya bahawa seorang yang perlu dibunuh ataupun perlu dilakukan hukuman bunuh sebagainya dengan berdasarkan kepada dengan dasar penilaian ini saja adalah juga menunjukkan daripada tipu daya iblisnya. Lalu saya mengatakan iblis menjadikan para penguasa memandang baik dalam menggunakan harta secara boros. Ini berlaku juga apabila penguasa menggunakan harta dengan secara boros. Mereka menganggap harta tersebut boleh dikuasai sendiri. Ini adalah talbis iblis yang baru yang akan disedari adanya kewajiban hajar. Jadi oleh kerana dia rasa dia berkuasa, jadi dia terus lakukan hajar. Hajar ni dalam bahasa Melayu kita tegahan yang dilakukan kepada transaksi-transaksi. Kalau orang tu ada dinamakan sebagai seorang yang safi, yang bodoh ataupun yang tak tahu lagi menguruskan hartanya, maka seorang hakim tu boleh melakukan hajar terhadap transaksi ini. Maka transaksi hajar ini oleh kerana dia rasa dia penguasa dilakukan itu juga menunjukkan bahawa adalah tipu daya daripada iblis, kerana dia rasa dia boleh lakukan semua perkara itu kerana dia sebagai penguasa dan sebagainya, maka boleh dilakukan sebagainya. Sebenarnya perkara yang patut kita tahu bahawa tak bolehlah dia gunakan harta tu, walaupun harta tu dia di bawah pengurusan ni. Misal contoh yang dia datangkan seorang perawi syair bahawa dia mengutarakan beberapa bait syair di hadapan Khalifah Al-Walid bin Yazid. Lantas Al-Walid memberinya 50,000 dan 2 wanita hamba sahaya. Jadi pemberian ini pemberian yang banyak kepada orang yang memuji. Jadi perbuatan ini sebenarnya adalah juga penggunaan harta dengan boros dan sebagainya yang tak patut digunakan. Jadi kita lihat menunjukkan bahawa pemimpin, pengetua dan sebagainya, mereka termasuk dalam orang-orang yang ditalbiskan oleh iblis dalam masalah ini, dalam masalah melakukan pembaziran sebagaimana yang diterangkan tadi. Kemudian yang ketujuh, iblis membuat mereka menganggap baik sikap meremehkan kemaksiatan. Iblis menipu para penguasa itu dengan bisikan, kalian menjaga jalan lagi mengamankan negara, maka semua itu akan menolak azab atas kalian. Jadi dia buat tipu daya pada pengetua penguasa sebagainya dengan memberikan mereka pujian-pujian dan mengatakan kepada mereka bahawa mereka adalah orang-orang yang menjaga keamanan negara dan sebagainya. Jadi mereka mulalah merasa bahawa perbuatan mereka adalah baik dan sebagainya.
Jawapan talbis ini iaitu dengan menyatakan kalian diangkat menjadi pemimpin umat untuk menjaga negara serta mengamankan jalan umum. Ini adalah kewajipan. Ini adalah kewajipan kalian. Sementara itu meremehkan kemaksiatan jelas terlarang. Maka kewajipan tidak mampu menepis azab atas kalian, terlebih kerana sikap meremehkan kemaksiatan. Jadi dengan itu, dan mereka rasa mereka adalah mereka melakukan kebaikan menjaga jalan, mengamankan negara sebagainya, lalu mereka meremehkan kemaksiatan, maka perkara yang penting yang mereka lakukan adalah meremehkan kemaksiatan. Jadi kita katakan bahawa meremehkan kemaksiatan itu tidak dapat menepiskan mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kebaikan mereka, tak bolehlah mereka mengatakan bahawa mereka dah lakukan ini dan itu, maka azab itu berkurangan dan sebagainya. Yang keempat, iblis menipu kebanyakan penguasa dengan membisikkan bahawa dia sudah melaksanakan kewajipan. Indikatornya keadaan hidup masyarakat yang terlihat baik. Ini kebanyakan kita lihat pemimpin-pemimpin ditipu daya oleh iblis. Kerana apa? Kerana mereka rasa mereka dah melaksanakan kewajipan-kewajipan, sehingga masyarakat hidup dengan baik. Mereka gunakan mungkin indikator-indikator yang tertentu, mungkin di dalam masyarakat crime rate kurang dan sebagainya. Maka dengan itu mereka mula merasa bahawa mereka dah melakukan kebaikan. Jadi perbuatan itu sebenarnya tidak bolehlah seorang menggunakannya sebagai hujah bahawa maksiat ataupun keadaan-keadaan mereka yang telah lakukan kebaikan ini boleh membuat mereka lakukan perkara-perkara yang Allah larang sebagainya. Kesembilan, iblis menjadikan penguasa menganggap baik beberapa cara mendapatkan mengeluarkan harta dengan cambukan keras. Jadi dia penguasa mengambil harta dengan apa? Dengan kekuasaannya, dengan merampas, dengan cara paksa dan sebagainya. Dan ini sebenarnya tidak boleh kerana perbuatan itu termasuk perbuatan khianat dan sebagainya. Jadi contoh yang dibatalkan Syekh adalah berkenaan kisah Umar bin Abdul Aziz, bahawa seorang pegawai menulis satu laporan, ada yang mengkorupsi harta Allah, tapi aku tak bisa menarik harta yang ada di tangan mereka kecuali dengan menimpakan suatu hukuman terhadap mereka. Maka lantas Umar bin Abdul Aziz menanggapi ucapan ini, aku lebih suka mereka bertemu Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas pengkhianatan mereka dibanding aku bertemu Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas darah mereka. Jadi kalau Umar bin Abdul Aziz, kalau dia boleh mengambil misalnya dengan cara itu, sebenarnya dia kata lebih baik dia dapat mereka menemui Allah dalam keadaan mereka melakukan pengkhianatan, lebih baik daripada dia melakukan tanggungjawab ke atas mereka, mana dia azab mereka dan sebagainya. Jadi dengan itu azab Allah SWT yang diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah lebih berat daripada misalnya si pemimpin melakukan kekejaman terhadap orang yang mungkin tak dapat dilakukan dengan perkara yang diminta misalnya. Kalau demikian menunjukkan perbuatan ini adalah sebenarnya dilakukan pengingkaran oleh Abu Umar bin Abdul Aziz. Perbuatan itu sebenarnya tidak patut dilakukan. Dan kemudian ke-10, iblis menjadikan para pemimpin menganggap diri bersedekah seusai mengghasab. Dia pemimpin dan menganggap baik bersedekah.
sesudah menggasap. Menggasap ni merampas. Misalnya dia rampas tanah misalnya. Lepas tu dia sedekah. Jadi ada pemimpin merasakan bahawa setelah menggasap harta tanah atau sebagainya daripada seseorang dan dia bersedekah lepas tu, maka sedekah dia ini menghapuskan dosa gasap itu. Ini sebenarnya tidak betul. Sampai iblis pun berkata kepada mereka, 1 dirham sedekah dapat menghapuskan 10 dosa kerana gasap. Hal ini mustahil. Syekh Ibn Jauzi mengatakan kerana dosa gasap tetap ada. Dosa gasap tetap ada, mana dosa tu adalah di antara dosa-dosa besar juga. Sedangkan sedekah dirham, jika itu hasil gasap, ia tidak akan diterima. Kenapa tak terima? Sedekah ibadah, dan ibadah Allah SWT tak akan terima melainkan yang baik. Tapi kalau harta yang digasapkan menunjukkan harta itu adalah harta rampasan. Harta rampasan kalau disedekahkan selepas itu, maka sudah tentu Allah tak akan terima. Jadi dengan ini kita lihat kefahaman mereka terhadap bahawa perbuatan mereka melakukan gasap lepas itu sedekah adalah baik, sebenarnya tidak demikian. Kerana iblis menjadikan mereka terus menerus berbuat dosa, namun menganggap baik mengunjungi orang-orang salih. Jadi pemimpin-pemimpin dah buat dosa, jadi apa mereka nak kurangkan rasa bersalah ni, mereka buat apa? Mereka buat kunjungan kepada orang-orang salih ni. Dengan itu perbuatan mereka sebenarnya tidak dapat menghilangkan dosa tersebut. Dosa-dosa yang lain yang mereka buat tak dapat dihilangkan dengan pahala yang mereka dapat daripada menziarahi orang saleh. Memang menziarahi orang saleh satu tuntutan, tapi tidak bermakna mereka boleh buat dosa-dosa yang lain. Berbuat perbuatan mereka dosa-dosa lain, mereka bermakna mereka akan dapat dosa-dosa tersebut. Dan dengan itu di antara tipu daya yang dilakukan iblis kepada para pembesar, para penguasa dan sebagainya. Kedua, di antara para penguasa ada yang menjadi bawahan penguasa yang lain. Lalu sang atasan memerintahkan bahawa agar berbuat zalim, dan si bawahan ini mau saja menurutinya. Sungguh iblis menipu dia dengan talbisnya. Dosa yang dipikul oleh atasan. Ini yang banyak melakukan. Mereka bekerja dengan mana-mana pihak lah, yang penguasa dan sebagainya. Mereka jadi orang bawahan. Mereka melaksanakan perintah orang atasan itu. Dan perbuatan melaksanakan perintah orang atasan itu dengan mengetahui berdosa dengan perintah itu, perintah yang Allah larang, adalah termasuk perkara yang Allah murka. Jadi dengan itu, keyakinan adalah satu keyakinan yang batil. Orang merasakan dosa yang dipikul orang yang oleh atasannya. Jadi perbuatan orang yang lakukan dosa itu sebenarnya dipikul sendiri. Tak boleh kita kata dipikul oleh orang atas yang suruh. Jadi buat dia. Sebenarnya tidak. Jadi dengan ini, kerana apa? Kerana setiap orang yang membantu tindakan maksiat, dia pun dianggap sebagai pelaku maksiat. Bukankah Rasulullah melaknat 10 orang terkait dengan minuman khamar? Beliau melaknat seorang yang makan riba, memberi, menulis, dan 2 saksi riba. Jadi perbuatan ini tetap Allah Subhanahu Wa Taala berikan dosa. Jadi menunjukkan siapa yang terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan, walaupun mereka tidak lakukan terus atas kehendak mereka, atas perintah orang lain dan sebagainya, tetap mereka akan dapat dosa tersebut.
Termasuk dalam hal ini manakala orang bawahan menarik wang untuk diberi kepada atasan, padahal dia tahu atasannya pasti menghambur-hamburkannya, yakni mengkhianati amanah. Kerana pengetahuan tersebut, maka si bawahan diangkat turut membawa sang atasan dalam melakukan perbuatan zalim. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, cukuplah seorang itu dianggap pengkhianat manakala menjadi kepercayaan para pengkhianat. Jadi dengan ini, benda yang sangat berbahaya adalah kita dalam keberadaan kita menjadi pemimpin dan penguasa, kita tipu daya iblis dengan pelbagai cara dilakukan tipu daya itu kepada penguasa, sehingga mereka merasakan mereka tidak bersalah ataupun kurang dosanya kerana mereka telah buat kebaikan yang banyak sebagainya. Jadi dengan itu kita lihat banyak talbisat iblis yang kita tahu boleh dilakukan terhadap para pemimpin. Terus. Okey, bab ke-8. Talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadahnya. Ibnu Jauzi berkata, ketahuilah bahawa pintu terbesar yang dapat dimasuki iblis untuk menggoda manusia adalah pintu kejahilan. Melalui pintu inilah iblis masuk ke dalam diri orang-orang yang jahil dengan leluasa. Adapun terhadap orang-orang yang berilmu, iblis tidak dapat masuk ke dalam diri mereka melainkan dengan cara mencuri-curi. Iblis dapat melancarkan tipu dayanya kepada mayoritas ahli ibadat akibat dari minimumnya ilmu mereka. Itu kerana mayoritas ahli ibadah menyibukkan diri dengan beribadah namun tidak menguasai ilmunya. Awal talbis iblis terhadap ahli ibadah ini iaitu dengan menjadikan mereka lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Padahal hakikatnya ilmu jelas lebih utama dari ibadah sunnah yang dikerjakan hamba. Iblis memperlihatkan atas mereka bahawa maksud ilmu tidak lain ialah untuk diamalkan. Sayangnya mereka tidak dapat memahami amalan kecuali amalan anggota badan. Maka tidak tahu bahawasanya yang dimaksudkan dengan amalan yang termasuk di dalamnya amalan hati. Bahkan amalan hati itu jauh lebih utama daripada amalan anggota badan. Muqtarib bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Yusuf bin Asbab berkata, satu bab ilmu yang kamu pelajari lebih utama daripada 70 peperangan. Al-Mu'affa bin Imran pun berkata, menulis satu hadis lebih aku sukai daripada solat semalaman. Ibnu Jauzi radhiyallahu anhu berkata, saat talbis tersebut menimba ahli ibadah sehingga mereka lebih mementingkan ibadah fizik daripada bergelut dengan ilmu. Iblis semakin leluasa melancarkan talbis lainnya dalam berbagai jenis ibadah. Nah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadahnya. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, ketahuilah bahawa pintu terbesar dapat dimasuki iblis untuk menggoda manusia ialah pintu kejahilan. Jadi pintu kejahilan sebab kepada banyaknya manusia jatuh dalam kebinasaan. Kenapa boleh jatuh dalam kebinasaan? Melalui pintu inilah iblis masuk ke dalam diri orang-orang yang jahil dengan leluasa. Dia masuk dengan cara berleluasa. Bermakna orang semakin jahil dan perkara kejahilan ini sampai menyelubungi akan masyarakat. Nah, adapun terhadap orang-orang yang berilmu, iblis tidak dapat masuk ke dalam diri mereka melainkan dengan cara mencuri-curi. Iblis dapat melancar tipu dayanya untuk mayoritas ahli ibadat
akibat dari minimnya ilmu mereka, itu kerana mayoritas ahli ibadah menyibukkan diri dengan beribadah namun tidak menguasai ilmunya. Berkenaan dengan ahli ibadah, bermakna ahli ibadah yang beribadah dengan tidak mempunyai ilmu, bukan mereka yang beribadah dengan ilmu. Awal talbis iblis terhadap ahli ibadah ini iaitu dengan menjadikan mereka lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Padahal hakikatnya ilmu jelas lebih utama daripada ibadah sunnah yang dikerjakan hamba. Jadi sebenarnya amalan sunnah yang dikerjakan hamba tu, kalau nak dibandingkan dengan ilmu, maka ilmu tu lebih utama daripada amal sunnah tadi. Jadi iblis memperlihatkan atas mereka bahawa maksud ilmu tidak lain ialah untuk diamal. Jadi dipentingkan, ilmu kan untuk beramal. Jadi mereka laksanakan amal yang menjadi kepentingan. Sayangnya mereka tidak memahami amalan kecuali amalan anggota badan. Dan kenapa? Kerana masalahnya adalah mereka memahami amalan itu sebagai amalan anggota badan ni, bukan amalan keseluruhan. Mereka tidak tahu bahawa yang dimaksudkan hati itu jauh lebih, yang dimaksudkan dengan amalan juga termasuk dalamnya amalan hati. Amalan hati mana? Niatnya seseorang dan sebagainya. Bahkan amalan hati itu jauh lebih utama daripada amalan anggota badan. Jadi Mutarrif bin Abdullah rahimahullah berkata, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Yusuf bin Asbat berkata, satu bab ilmu yang kamu pelajari lebih utama daripada 70 peperangan. Peperangan kita tahu kelebihannya, tapi menunjukkan bahawa satu bab ilmu yang kamu pelajari sebenarnya lebih baik daripada 70 peperangan. Al-Mu'afa bin Imran pun berkata, menulis satu hadis lebih aku sukai daripada solat semalaman. Jadi orang yang sibuk dengan ilmu, tulis satu hadis berkenaan periwayatan dan sebagainya, maka itu lebih utama daripada ibadah ataupun daripada solat semalaman dan sebagainya. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, saat iblis tersebut menimpa ahli ibadah sehingga mereka lebih mementingkan ibadah fizik daripada bergelut dengan ilmu, iblis semakin leluasa melancarkan talbis lainnya dalam berbagai jenis ibadah. Jadi kita lihat banyak orang dalam masalah ibadah ni, mereka salah faham dan mereka yang tertipu oleh iblis dalam melaksanakan apa yang telah dikatakan selepas ini. Nah, ada asli. Kalau tu kita ada seminit je, jadi kita bertanya pada soalan-soalan ikhwah semua. Ikhwah, akhwat ada soalan? Entah saya cek. Okey. Kalau ada soalan boleh tulis. Rasab dengan ghanimah jauh beza. Rasab mana rampasan. Rasab kita rampas satu. Rampas. Kita rampasan. Rampas harta ke apa-apa yang dirampas itu rasab. Seperti kita gosap tanah. Solat tu di tanah yang di maksubah, di tanah yang dirampas misalnya. Sebab itu sebagian ulama mengatakan orang yang solat di tanah yang dirampas, sebagian orang mengatakan solatnya tak terima, sebagian ulama. Tapi sebenarnya yang betul solatnya diterima tapi berdosa. Kerana sebenarnya ibadah dan rasab tu dua perkara yang terpisah. Sebagian ulama mengatakan dia dua perkara yang terpisah. Jadi kalau dia solat dengan mengrasab baju misalnya,
tetap diterima solatnya selagi solatnya sah. Ya, Kerana ghasab dia dosa di atas ghasab. Jadi ghasab tu perampasan harta seseorang, maka namanya ghasab. Dah kira dah zalim Mana orang yang melakukan ghasab telah melakukan kezaliman. Jelas Ghanimah melakukan. bukan zalim. Macam kita perang, kita menang, kita rampas. Itu ghanimah lain. Itu ghanimah lain. Ghanimah tu harta yang diberikan kepada mereka-mereka yang berjuang dalam Allah. Tapi tidak boleh ambil dulu sebelum dibagikan. Mesti dibagikan. Tapi Setelah kan kita rampas setelah pihak yang satu tu kalah, kita ambil tu harta. kita ambil, tapi harta tu itu dibagi oleh Rasulullah. dibagi oleh ketua pada waktu itu lah. Dan mungkin ada dia kalau dah bunuh orang, bunuh seseorang, maka siapa yang nak bunuh dia ada dapat salam. Dia punya poin-poin yang dia harus diberikan. Jadi dengan itu mereka menilai adakah dia ada bersalap atau sebagainya. Mana ada poin-poin untuk dapat harta untuk ghanimah tadi. Ya. Hanya ghanimah dengan ghasab. Ghanimah sangat berbeza. Kerana ghanimah satu harta Dirampas secara haram. Ghanimah satu harta yang dirampas apabila telah selesai peperangan. Tetapi ghasab pengambilan. itu secara haram. Mana bukan dalam peperangan. Dan ghasab boleh dilakukan dalam peperangan. Mungkin dia dapat harta ghanimah tapi belum dibagikan. Itu dah dikira pasal. Itu kira ghasab juga. Ghasab juga. Maknanya tunggu selesai, kemudian ketua peperangan akan membagikan baru. Kita kasih penguasa juga okey ni untuk kau ni kita. Dia akan tahu. Mereka mungkin kalau siapa yang berperang, mereka tahu siapa yang mempunyai Kedudukan mereka lah macam-macam. dia punya poin-poin mereka, dia telah bunuh dia atau sebagainya. Pembunuhan seseorang pada seseorang lain di atas dalam peperangan, maka dia ada dinamakan salab, maka boleh dah selepas itu dia diberikan lepas tu ganjaran-ganjaran. Okay, Mufti Sadia bertanya, Ustaz, mohon terangkan lagi tentang ghasab. Ghasab adalah perampasan. Rampasan seseorang mengambil harta dengan cara tidak syar'i, maka harta itu dia dikira sebagai ghasab. Kamu nak tanya, hukum faraid harus diberi kepada orang yang berhak. Tapi katakan dia ni ambil harta itu juga dinilai sebagai ghasab. Boleh juga Ustaz. Tak, kalau dia Patut dia harus diberi, tapi dia tak bagi pada, katakan dia berada katakan seperti dia dan boleh. Jadi kalau dia dirampas oleh salah seorang ahli waris, Tapi adik waris memberitahu ini bukan hak kau pada adik kau. Engkau dah ada hak. kerana kalau dikira kalau diambil dengan cara tak betul, dikira telah mengghasab juga. Kategori ghasab juga. Sekarang soalannya, zaman sekarang ada ghasab ke Ustaz? Ada banyak ghasab. Ghasab banyak berlaku. Semua pengambilan harta dengan cara yang tidak syar'i, perampasan dengan cara rampas, dengan cara Saya tak boleh cakap. dengan cara apa tidak disyariatkan, maka dinamakan sebagai ghasab. Boleh dinamakan ghasab. Misalnya harta curian sebagainya juga dinamakan sebagai harta ghasab. Faham? Okey. Soalan lain, ikhwan? Siapa ada soalan? Apa ghasab? Okey. Okey. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita akhiri sesi kita. Okey, berkenaan dengan minggu depan, kerana minggu depan cuti, saya nak tanya, adakah antum semua nak cuti atau nak buat dalam di offline online, buat online saja? cuti. Kelas ada Kelas cuti. Sekarang kalau ikut betul budak-budak cuti lah. Budak-budak budak sekolah cuti. Kalau sana ada masa online boleh buat. Kalau nak kelas, mana buat online lah. Online. Tapi kalau tak nak buat kelas, kita cutikan. Jadi saranan antum semua kan,
Kalau nanti kita sendiri. Ada yang boleh beri saranan? Yang lain kasih tahu. Okey, berikan saranan antum pada kelas insya-Allah. Ikhwah ada saranan? Ikhwah online? Jadi 16 ada, 23, 30. Lepas tu dah Sebelum salam lah. Itu sebelum salam. Minggu depan Ustaz online. Sepatutnya start minggu depan dah 10 salam. Jadi bermakna kalau selepasnya juga 10 salam. Itu bersama kita. Kalau Ustaz ingat. Boleh? Okey, kalau gitu kita umumkan bahawa minggu depan kita bercuti lah. Okey. Nanti dalam dulu Ustaz. Dalam dulu Ustaz Seminggu je Ustaz. Seminggu untuk hari Selasa Rabu. Selasa dan Rabu kita cuti. 4 rumah. Satu hari dan lusa. Pada besok kita bukan satu hari dan hari Rabu. Selasa dan Rabu. Hilia tali budi pun kita lihat. Jadi besok ada Ustaz. Besok adalah kelas insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan. Ikhwah, akhwat. Tak ada. Ada akhwat tak beritahu suara tak dengar, tapi saya tak tahu mungkin kita harus saya rasa macam kena buat macam dahulu. Minggu dahulu kita guna suara Speaker. Ini tekan belakang. Tak boleh. Okey, dia ada satu akhi Faisal disarankan kita pakai mikrofon. Jadi akhi dukannya telah terangkan bahawa dia dah belikan. Alhamdulillah. Yang namanya saya punya kita tertinggal dekat Johor dah. Tak bawa maksudnya bawa ni. Alhamdulillah, insyaAllah kita haraplah insyaAllah kita dapat menggunakan dan akhi yang berinfak jihaz tersebut diberikan pahala insyaAllah. Okey, itu saja. Kalau tak ada soalan, dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.